Alright, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qabita tabati wa wafat tabati fa akrim bil rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Um, Okey, tuan-tuan dan puan-puan di ruangan Zoom ini, terima kasih kerana hadir pada malam ini tepat pada waktunya, bersedia awal. Boleh tak saya nak tuan-tuan dan puan-puan respon terlebih dahulu dekat sini, siapa yang masih lagi investor? Boleh komen 1. Yang dah introducer, boleh komen 2. Yang dah dealer ataupun dah jadi consultant, boleh komen 3. InsyaAllah. Hai tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dekat ruangan Zoom ni. Amira Yusof, hai. Hai Ahmad Majid, Ali Shazwin, Awin 2, Ahmad Majid 2, Mas 1, Ahmad Suzaili, Syari 3. Assalamualaikum tuan. Terima kasih join. Ayu ni ada, Miss Lina ada, Fon Syukming ada, Kak Rozi pun ada. Takut dengan saya ni, ramai konsultan juga ni. Tuan Rusdi pun ada. Okey, terima kasih kerana respon kepada saya. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan ladder to success. So apa itu ladder to success? Untuk tuan-tuan dan puan yang baru sahaja berada di sesi TGC Weekly Training ini adalah hari ketiga sharing berkenaan ataupun perjalanan yang ada dekat dekat quantum meter ni. Jadi untuk membantu kita semua, Dr. Wirda dia telah pun susun kepada kita mula-mula membantu new client fahami dengan lebih lanjut berkenaan dengan produk, dengan company, and then kita fokus bagaimana nak akses ke dalam akaun kita masing-masing. Kemudian hari ini kepada mereka-mereka yang ingin mengambil kesempatan yang sungguh-sungguh nak jadi consultant, nak dapatkan passive income, bolehlah join sesi pada malam ini. Jadi sedikit sebanyak saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, nama pun saya Nurul Huda binti Hamid, ataupun sekarang ini saya dah pun berada di ranking dealer developer dekat Quantum Meter ni. Jadi Alhamdulillah perjalanan saya pada saya lah, dengan tahap diri saya sendiri, saya rasakan lancar lah, Alhamdulillah. Jadi seperti mana Dila Najmi tadi minta kan, saya kongsikan sedikit sebanyak kisah saya. Sebelum ini saya government servant dan saya telah ditamatkan kontrak. Jadi sepanjang saya ada kerja kan, ada bekerja dengan orang, bekerja sebagai government servant tu, saya memang tak buat bisnes. Memang walaupun saya belajar dalam bidang business management, tetapi bukannya menjadi cita-cita saya untuk menjadi orang bisnes, tak. Jadi masa saya jadi government servant ni, masa tu saya kerja dekat Kementerian Pertahanan lah, di PLKN. Memang saya tak buat, macam ada setengah-setengah kawan-kawan saya tengok dia jadi dropshipper lah, dia jual barang lah, tapi saya bukannya jenis macam tu, sebab yelah gaji dah cukup bagi saya, sebab fokus saya adalah kerja hakiki saya. And then bila mana datangnya pertukaran kerajaan, saya telah ditamatkan kontrak dan tak ada pendapatan lah. Jadi pada ketika tu saya join juga bisnes lah, tapi saya dalam bidang training, yang mana saya merupakan founder bagi Down Training and Consultancy
dan saya bawa ataupun saya provide training kepada sekolah-sekolah dan juga jabatan kerajaan lah. Jadi saya ni provide character building training, team building, leadership training lah. Jadi yang part yang saya buat training tu saya tak rasa lah macam berbisnes sangat sebab jiwa saya adalah handling training lah. Jadi kemudian bila mana datangnya PKP, masa tu saya di akhir bekerja sebagai EO dekat MOF. Masa tu saya carilah kerja kan. Saya cari kerja, saya minta kerja jadi je lah. Sebab bila mana datangnya PKP, baru dia kehilangan kerja ni, dia rasa down sangat. And then saya pun tak nak berat kepala, saya nak kerja je. Dapat gaji macam tu lah duduk kat kampung. Tapi ada satu orang, ada masa tu saya minta kerja lah kat situ. Lepas tu saya minta jadi jurujual biasa lah. Lepas tu dia tanya balik saya. Dia tanya saya. Sebab dia tengok profil saya, mungkin dia pun dah search dekat media sosial saya kan. Sebab saya ni aktif sebagai penceramah jugalah sebelum ni, sebagai penceramah adab. Kemudian orang tanya saya, berapa income setahun yang saya nak matlamat saya. Dia kata dia tak boleh bagi saya position tu sebagai jurujual tu. Dia kata tak boleh, saya kena ada satu position lain yang lebih sesuai untuk saya, dia kata. Kemudian lepas tu dia kata nanti dia hubungi saya lah. Jadi saya pun balik dan saya fikir kenapa dia kata macam tu. Nanti masa PKP tu dengan yelah bukan mudah nak cari kerja, nak dapatkan income kan. Saya pun try lah buat dropship apa semua. Saya follow saja kawan-kawan saya ajak join bisnes apa semua, saya follow. And then ada something yang berlaku semasa tu. And then dalam proses tu saya ada lalui macam-macam lah. Kemudian saya fikirlah kan, saya minta kerja biasa, muhasabah diri lah. Saya kata, ya Allah tak bagi ni aku kerja biasa ni. Mungkin Allah nak bagi yang lebih banyak. Dalam hati saya ni, saya pernah rasa dalam hati, saya kata, Allah tak bagi ni, aku jadi orang biasa-biasa ni, Allah nak aku kaya ni. Dia datang rasa macam tu dalam hati lah. Dan kemudian bila ada bad experience saya dalam satu agensi ni, agensi takaful, kemudian saya pun mula bagi ruang kepada diri saya tengok balik, and then saya tengok, saya kata saya perlu cari satu bisnes yang kalau COVID datang ke, kena PKP lagi ke, orang masih lagi mencari. Jadi selain daripada tu, saya sebenarnya fokus mencari satu bisnes yang mana saya boleh buat secara online, secara dalam talian, macam tu. Jadi saya pun nampak emas. Tapi masa tu, yang emas yang saya cari tu adalah macam emas perhiasan lah, sebab saya tak dapat info yang lebih banyak lagi tentang emas lain kan. Jadi di satu masa tu saya nampak posting Dr. Wirda berkenaan dengan emas, yang nampak macam best je. Saya tak fikir apalah, saya tak fikir sebab saya memang followers Dr. Wirda lama dah, sejak dari kakak saya perkenalkan dia kepada saya. Sebab kakak saya dengan Dr. Wirda ni kawan sekolah dulu. Jadi saya tahu Dr. Wirda adalah orang yang baik-baik. And then saya pun follow dia dekat Facebook dan saya tahu penulisan dia banyak memberikan inspirasi ataupun something value kepada saya lah. Okey, kemudian saya respon dekat dia punya status JFP. Saya kata, Kak, saya pun nak tahu pasal ni. 2 kali, the second time baru Dr. Wirda share kat saya. Masa tu dia WhatsApp saya ataupun saya WhatsApp dia, macam tu lah. Lepas tu bila saya join ni, saya terus saja ikut Dr. Wirda.
saya tak banyak tanya lah. Saya tak tanya pun dia apa itu GSA, apa nak buat apa ke, tak tanya. Saya terus je, saya kata okey akak, sekarang saya perlu buat apa? Dia kata daftar lah. Saya pun daftar. Lepas saya daftar, saya kata apa lagi yang saya perlu buat? Dia kata beli. Saya beli, saya ikut saja dia, and then saya naik jadi introduce. Masa tu saya yakin dah pasti Dr. Wida memang tahulah niat saya adalah untuk mendapatkan income lah. And then saya bermula pada November 2022. 2022. Kemudian 2021. Kemudian setahun, dalam berapa bulan saya naik jadi dealer dalam bulan 5 macam itu. Untuk saya naik jadi DD kan agak lama sebab saya tak saya tak push diri saya untuk naik DD. Masa dealer tu, nanti kejap lagi saya akan kongsikan macam mana saya boleh naik dealer. Sebab ada something yang saya gunalah kaedah untuk mencapai matlamat saya tu. Okey, kemudian tahun ni lah baru saya naik DD. Jadi saya ni tak adalah hebat seperti mana orang-orang lain. Tapi saya nak juga jadi speaker dan saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebabnya kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak jadi konsultan ni, yakinlah bahawa rezeki itu daripada Allah. Jadi tugas kita adalah untuk berusaha. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar apa yang saya kongsikan tadi, Uda tak pernah berbisnes. Macam Dr. Wida kan, dia pernah berbisnes dah lama, dah konsisten bisnes. Jadi Uda ni main redah je, just do it. Follow saja apa yang Dr. Wida buat. Dia share status, saya share status. Pukul berapa Dr. Wida share status, masa tu jugalah saya share status. Jadi Alhamdulillah, walaupun tak ada orang yang like, yang respon dekat status saya, tapi saya ramai stranger yang datang untuk join lah. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan juga yakin dan pasti yang tuan-tuan dan puan-puan pun boleh berjaya juga. InsyaAllah teruskan berdoa. Okey. Adakah tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan saya? Komen sikit. Saya rasa macam senyap je. Tak nampak apa ni video saya? Masih lagi bersama. Nampak slide kan? Nampak slide tadi. Nampak slide saja. Mi boleh tak? Muka depan. Lepas tu tak ada, dah try gerakkan ke? Boleh pin, mungkin boleh pinkan apa ni akaun saya yang satu lagi tu, Trainer Huda. Alright, pinkan ya. Highlight, pin pula. Tak naik. Sebentar. Okay, terima kasih yang respon gorgeous betul malam ni. Okey, tuan-tuan dan Tak boleh puan-puan. highlight lah, Didi Huda. Tak boleh. Okey, saya nak buat macam mana Okey, tak apalah. Kalau macam tu, saya teruskan juga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan bermula, insya-Allah mesti ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya di ruangan Zoom bersama tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan dan saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa nak saya kongsikan berkenaan ladder to success, boleh komen nak. Alhamdulillah, terima kasih kerana sangat responsif, kerana terus pantas. Betul? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, Sifu saya pernah berkata, kalau kita nak berjaya kena pantas. Pantas memberi respon, pantas buat apa yang kita nak buat lah. Alright, terima kasih yang respon InsyaAllah. Okey, so saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan laluan kerjaya sebagai konsultan dulu dekat Quantum Metal ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita register account dekat Quantum Metal ni, kita dipanggil sebagai new investor ataupun investor lah. Jadi bila kita membeli, kita invest, kita masih lagi jadi investor, and then pertama sekali bila kita invest,
Lepas tu kita akan jadi introducer. Okey, macam mana nak jadi introducer dari investor tu kejap lagi saya akan kongsikan secara terperinci. So perjalanannya adalah selepas jadi introducer kita berpeluang menjadi consultant. Jadi bila mana jadi consultant ni yang first kali adalah kita dipanggil sebagai dealer. Okay, so bila jadi dealer, kemudian kita akan teruskan perjalanan kerjaya kita sebagai dealer developer. Kemudian kita akan teruskan kepada merchant consultant. Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja join di Zoom ni, saya minta untuk offkan mic tuan-tuan dan puan-puan terlebih dahulu ya. Okay, so sebenarnya selepas merchant ni ada lagi tangga kejayaan kita, ranking yang ke atas lagi pun ada sebagai merchant developer, senior merchant apa semua tu. Cuma pada hari ini untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan setakat merchant sahajalah. Merchant ni macam Dr. Wirda lah. Jadi potensi income dia unlimited sebenarnya, tapi potensinya adalah 6 angka ke 7 angka. Alright, so saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini fokuskan, tetapkan matlamat kita untuk menuju ke merchant. Jadi dalam kita menuju ataupun mencapai matlamat kita yang sebenar untuk menjadi merchant, kita perlu mendapatkan kejayaan. Kejayaan kecil terlebih dahulu, sebagai contoh menjadi introducer, menjadi dealer dan menjadi dealer developer terlebih dahululah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Apa kelebihannya menjadi consultant dekat Quantum Meter ni? Tapi sebelum saya ulas satu persatu berkenaan kelebihan eksklusif consultant ni, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan menjadi ataupun membuat passive income dekat Quantum Meter ni tidak menjadi keperluan sebenarnya. Okey, ini adalah pilihan kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan passive income, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bina kerjaya dekat Quantum Meter ni, kita semua berpeluang lah. So dia tak ada tekan kita supaya buat sales, dia tak ada apa orang kata, kalau kita buat and then kita pun stop, dia tak ada pun turunkan ranking kita. Jadi okey, kita tengok kelebihan eksklusif consultant ni. Yang pertama adalah boleh tunaikan komisen setiap hari, malah setiap masa lah pada Huda. Komisen yang ada dekat payout kita dalam akaun kita tu, dalam float account, kita boleh tunaikan, masukkan ke dalam akaun bank kita. Jadi prosesnya adalah 1 ke 3 hari bekerja seperti biasa je lah nak masuk dalam bank kan. Dan kita juga boleh tukarkan ataupun komisen kita ni sebagai konsultan ni, yang bestnya adalah dalam dolar, US dollar. Tak perlu nak keluar pergi petik Apple dekat Australia, tetapi duduk dalam rumah, duduk dekat Malaysia ni pun boleh jana income dalam US dollar. Dan yang lagi bestnya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai konsultan macam Huda kan, Huda dah ada klien dekat bawah Huda ada passive income. Bila klien Huda membeli emas dekat sini, Huda akan dapat komisen. Dan komisen serta legasi yang Huda dah bina ni, bila Huda meninggal, ianya boleh diwarisi oleh pewaris Huda ataupun penama Huda lah. Itu yang best. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak, boleh tinggalkan untuk anak-anak, boleh tinggalkan untuk family lah. Alright. So apa lagi kelebihan dia? Kita mempunyai slip gaji. Konsultan sendirilah. Setiap bulan kita boleh generate slip gaji tersebut. Dan apa yang Huda boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Huda baru saja beli something yang mana Huda gunakan slip gaji inilah untuk apply loan. Jadi nak cakapnya dekat sini adalah slip gaji di Quantum Meter ni laku dekat bank. Sebab apa tahu? Sebab masa Huda pergi beli tu, dealer ni dia cerita balik dekat Huda, dia kata dia punya manager tengok slip tu, beli apa tu, kereta baru ke? Buat loan di Dila. So bila diceritakan balik dekat Huda, dia kata dia punya manager kata tak boleh guna slip ni, dia kata slip forex tak laku, dia kata.
Oh, lepas tu um, dealer ni kata dekat manager dia kata dia dah buat search lah berkenaan dengan syarikat ataupun quantum meter ni. Dia kata ini adalah sah. Sah, and then dia kata memang syarikat ni syarikat yang baik, dia kata syarikat yang hebat, dia kata. Kemudian yang menyebabkan manager tu rasa terkejut adalah bila submit dekat bank terima. Jadi dia terkejut jugalah dekat situ. Selepas Huda selesai proses apa semua tu, dia orang ceritalah kan pada Huda. Jadi alhamdulillah slip yang digunakan, cuma Huda tak pasti yang ini ni adakah ianya ianya reflect jugalah kepada kan kita punya apa orang kata tu rank, macam point-point yang menyebabkan, sebab dia kata Huda boleh dapat interest yang lebih rendah. Tak tahulah disebabkan oleh slip gaji dari QUM ke ataupun memang rekod Huda baik lah. Saya tak pasti yang tu. Okay, so yang seterusnya adalah commission tanpa had. Seperti yang Huda cakap tadi, mana saja ranking kita, sama ada dealer ataupun DD ataupun merchant, kita boleh saja buat income sebanyak mana pun. Jadi sebagai dealer, potensi income kita 4 angka lah. Kita berpeluang untuk capai 4 angka. Dan bila kita di ranking DD, potensi income kita 5 angka. Dan boleh je pergi 6 angka. Pernah ada consultant yang hit 6 angka, and then merchant lagi 6 angka. Alright. So macam mana dia boleh achieve tu, kejap lagi kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kelebihannya juga adalah komisen pembelian sendiri. Yang ni paling best. Dan ramai di kalangan tim kita yang nak tak nak, walaupun dia tak nak buat ataupun tak nak cari orang lah, dia kata kan, tak nak jadikan buat passive income kat sini, tetapi dia achieve juga sebagai dealer consultant. Sebab apa? Sebab komisen di atas pembelian sendiri. Sebagai introducer, bila dia membeli GAE10A, dia boleh dapat 2%. Bila dia jadi dealer, dia buat pembelian sendiri, dia boleh dapat 7%. Okay? So, ada yang tanya ni, boleh ajar macam mana nak buat loan? Apa dokumen yang diterima? Saya bagi ni lah. Nak buat loan tu loan apa tuan? Refer balik dengan loan apa yang tuan nak. Macam saya fokuskan tadi nak cakapnya adalah slip payout kita ni sebagai konsultan diterima oleh bank lah untuk apply loan. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Alright, so bagaimana nak menjadi introducer? Yang pertama, bila mana tuan-tuan dan puan-puan Bank Affin, loan rumah pun boleh dari Bank Affin sebab ada form C50. Ya, betul. InsyaAllah. Alright, so macam mana nak jadi introducer? Daripada investor nak jadi introducer. Yang pertama, bila dah daftar, and then buat belian peribadi. Buat belian peribadi apa nak jadi introducer ni? Kena buat pembelian sekurang-kurangnya 1 unit GAE10X. $250. Ataupun dengan harga sekarang lebih kurang RM1,168.50 satu unit GAE, ataupun kalau tak dapat buat 1 unit GAE ni, beli 3 unit GAE5. Kemudian apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah lepas beli 1 unit GAE10 ataupun 3 unit GAE5 ni, terus maklumkan kepada dealer atas tuan-tuan dan puan-puan lah, supaya dia boleh promote tuan-tuan dan puan-puan menjadi introducer. Kena bagi tahu dekat kita punya dealer consultant, sebabnya dia yang akan promote kita dekat dalam sistem tu. Bila dah jadi introducer, apa kelebihan introducer? Tak syok tak nampak muka ni kan. Okay, tak apa. Kelebihannya adalah bila jadi introducer. Okay. Introducer, dia membuat pembelian sendiri, dia akan dapat 2% cashback. Dan ada kata tak? Okay. Boleh nampak tak kalau saya tunjuk ni?
Okey, dia nampak. Oh, alamak. Sorry lah Tak boleh, saya ingat nak tulis tadi. Bagi nampak sedap sikit. Okey, so bila jadi introducer, bila beli sendiri, okey, ilustrasi yang tuan-tuan dan puan-puan tengok ni adalah struktur bayaran bagi GAE 10X. Dia berbeza komisionnya di antara GSA dengan GAE. Okey, so yang ini yang saya tunjukkan adalah GAE 10X. So bila dia membeli diri sendiri, untuk pembelian sendiri 2% dia dapat. So, bila mana dia daftarkan klien baru di bawah dia, klien tu membeli GAE 10X satu unit, dia akan dapat 2%. Tapi, bila klien baru ni, dia cakap dia nak jadi introducer and then dealer pun upgrade, dia dah jadi introducer juga. Bila klien tersebut menjadi, dia membeli lagi GAE 10X, introducer ni dia terputuslah sekejap. Dia tak dapat dah 2% tu. Okay, so 2% tu dapat kat siapa? Dapat dekat klien tadilah yang dah jadi introducer. Okay, so jelas kalau ada soalan ketika saya terangkan ni boleh terus tulis di ruangan chat. Seterusnya, kita tengok perbezaan komisen di antara introducer dengan dealer ni. Ini yang saya katakan tadi, bezanya banyak ni. Sebagai introducer, bila mana kita membeli GAE 10X, kita dapat 2% cashback. Komisen ke atas pembelian sendiri. Tetapi seorang dealer dia boleh dapat 7%. Banyak tu beza dia. Berapa beza dia tuan-tuan dan puan-puan? Berapa beza? Boleh komen tak? Berapa beza antara dealer dengan introducer? %5, betul. Terima kasih. Pantas respon. Alhamdulillah, Kak Lola pun ada. Hai Kak. Suara siapa tu? Okay, so sebagai introducer, bila dia membeli JA5, dia akan dapat 1.5%. Tetapi bila dia jadi dealer, dia dapat 5%. Okay, terima kasih yang respon. Bila mana introducer ni, dia beli GSA, dia dapat 0.5%. Tetapi kalau dia jadi dealer, dia tambah GSA, dia dapat 2%. Gitu. Best ni. Okay, so sebenarnya program reseller dekat Quantum Metal ni adalah program reseller yang terbaik sebenarnya. Sebab apa? Sebab komisen dia yang tinggi. Okay, so bila dah jadi introducer, semestinya target kita adalah untuk menjadi dealer. Okay, kenapa nak jadi dealer? Tadi dah nampak kan perbezaannya adalah 5%. Banyak tu. And then kelebihan eksklusif sebagai konsultan tadi pun banyak yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Syaratnya tuan-tuan dan puan-puan dapatkan 5 direct client bawah kita. Kemudian pastikan direct kita tu membeli 30 unit GAE 10X. So totalnya adalah $7,500 lah. Dalam kalau ringgit Malaysia lebih kurang 42K tak silap saya. Okey. So untuk menjadi dealer ni kita perlu buat GEP. GEP ni Gold Examination Program. Dia ada test lah. Jadi test ini boleh dilakukan bila mana kita dah cukup ataupun boleh juga kita lakukan lebih awal. Maksudnya belum lagi capai syarat untuk jadi dealer tu, 2 syarat tadi tu, dia dah buat GEP pun boleh. So macam mana caranya nak buat ataupun nak register untuk GEP ni? Okay, GEP Gold Examination Program. GEP kita kena register dekat QM Corporate University. QM ni ada universiti tau. Okay, so yang kedua adalah kita perlu membuat pembayaran lah dari GSA, kita transfer ke akaun GSA di bawah nama QBank. Seperti nombor yang saya tunjukkan dekat ruangan kat skrin ni. Okey. Boleh tutup mic Siapa ni? Okey. Okey. Okey, so kemudian bila dah bayar,
kita diminta untuk isi. Dia panggil coordinator forms yang mana kita isi tu untuk kita request mendapatkan link lah untuk GEP training assessment tu. So, bila kita dah terima email, yang mana email daripada QBAP ni, QMCU ni, dia akan email kita link untuk kita akses ke modul training lah. Jadi dalam modul training tu, kita akan tengok video dan kita akan jawab lah soalan. Soalan dia sangat mudah lah. Kita boleh jawab insyaAllah. Aku satu ke satu boleh jawab. So, kita boleh buat secara online saja. And then bila kita dah selesai dalam modul training tu, setelah lulus, kita akan diberikan sijil dan authority card. Dia akan hantar dekat kita lah. Okey. So apa lagi? Ini adalah struktur komisen sebagai dealer yang mana bila kita dah jadi dealer, kita beli GAE 10X, kita dapat 7% komisen tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam float account ataupun masuk ke dalam JSA kita lah kalau kita tick untuk terus convert ke dalam bentuk emas. So, bila klien kita daftarkan orang direct kita, dia membeli GAE 10X, kita dapat 7%. Tetapi bila dia dah naik jadi introducer, kita bila introducer tu dia dah jadi introducer and then dia beli GAE 10X, sebagai dealer kita akan dapat 5% daripada pembelian tersebut. 2% lagi pergi mana? 2% tu dapat dekat dia lah. Pembelian dia sendiri. Okey? Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Faham kat sini? Kena tahu ni. Supaya sekejap lagi kan tanya kenapa pula 5 kan tak dapat 7. Kena tahu. Okey. So, saya teruskan dengan syarat untuk jadi dealer developer. Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk jadi dealer developer ni mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan fokus menjadi dealer, fokus tuan-tuan dan puan-puan adalah mencari investor untuk invest GAE 10X. Sekarang ini, untuk jadi dealer developer, fokus tuan-tuan dan puan-puan adalah menghasilkan pemimpin, menghasilkan konsultan. Alright, so macam mana supaya dia pun boleh buat macam kita hasilkan dealer. Berapa ramai? 5 orang saja direct kita jadi dealer, kita akan naik jadi dealer developer. Sikit je, 5 orang je tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh. Ini adalah syarat-syarat yang perlu kita capai. Strategi tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh lakukan. Nanti saya kongsikan kejap lagi. Okay, so struktur komisionnya macam mana? Dealer developer, bila dia membeli GAE 10X, dia masih lagi menerima 7% komisen atas pembelian sendiri. Okay. Once dia daftar pelanggan baru tersebut membeli GAE 10X, dia still lagi dapat 7%. Tetapi bila pelanggan baru tu dah jadi introducer, dia akan dapat berapa tuan-tuan dan puan-puan? 5%. Okey. So berapa yang dia akan dapat bila mana introducer tu menjadi dealer. Okey. So dia kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat skrin ni ada 2 dealer kan. So tutup dulu dealer yang di sebelah kiri kita ni. Dealer yang pertama ni, introducer dealer. So bila ada pelanggan baru di bawah introducer tu membeli, dia akan jadi macam tu lah. Kita as a DD, kita akan dapat 3.5%. So dealer tadi tu dia akan dapat 5%. Introducer pula akan dapat 2. Dia masih sama lagi 7 tu. Jadi 7. Okey. Dari pembelian GAE 10X 1 unit. Tidak termasuk profit rate. Okey. So berapa yang macam mana percentage commission ni?
bila mana bawah Didi ni seorang dah dealer. Lepas tu bawah dia tu ada dealer pula. Maksudnya dealer direct kita menghasilkan dealer juga. So, kita hanya dapat 2.5% sahajalah daripada pembelian tersebut. And then, dealer tersebut tadi dia akan dapat satu saja overriding. Kemudian, dealer di bawah tu lagi dia akan dapat 5. And then, introducer masih lagi dapat 2. Tapi yang bestnya sebagai dealer developer ni, dia dah boleh override lah. Boleh override. Itu yang potensi income dia 6 angka tu. 5 angka tu. Okey. So, seterusnya. Untuk menjadi merchant pula. Maknanya 7% dari $250. Ya, betul. $250. Alright. So, untuk menjadi merchant pula, sebagai merchant merchant ni macam Dr. Wida lah. Syaratnya adalah wajib hasilkan 5 direct DD. Macam saya, macam Uda ni, Uda nak pergi merchant, Uda kena hasilkan 5 DD. Bukannya naikkan diri Uda sendiri, tapi maksudnya Uda kena hasilkan 5 DD bawah Uda dan 25 direct Uda tu dealer. So, kalau contoh 6 direct DD dan 24 dealer, masih lagi tidak dikira. Dia nak 25 juga direct dealer. Okey, dapat 5 direct DD, 5 direct dealer. So macam mana struktur commission bagi seorang merchant? Okey. Sebagai seorang merchant, dia dapat 14% dari pembelian GA10X sendiri. Dia beli je dia dapat 14%. So that's why lah macam Dr. Wida dia share je, dia kata maknanya kalau dia membeli GA10X tu dia tak tunggu lama lah. Sebab apa? Sebab dia dah dapat 14% untuk pembelian dia sendiri, kemudian profit naik je sikit dia dah terminate. Tak boleh nak tunggu lama-lama sangat. Take profit dulu. Okay. So bila seorang merchant ni dia mendaftarkan seorang klien baru tu membeli GA10X, dia dah dapat 14% dekat situ. So, bila klien baru ni dia naik jadi introducer, merchant ni dia hanya dapat 12%, kemudian 2% lagi tu dapat kat siapa? Dapat kat introducer lah. Jadi, sebagai seorang merchant, dia boleh dapat overriding yang lebih banyak lah. So, bawah dia kalau yang dah jadi dealer, dia akan dapat 7%, kemudian dealer tersebut akan dapat 5%, introducer dapat 2%. So, totalnya 14% jugalah kat situ. Dia kira profit sharing kan. So, sebagai merchant, bila bawah dia jadi DD, dia dapat 3.5%. So, DD tersebut akan dapat 3.5%. Dealer di bawah DD tersebut, dia akan dapat 5%. Kemudian, introducer tu dia akan dapat 2%. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah struktur commission bagi seorang merchant. Okay kan? So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah potensi income. Dan ini adalah pay out statement yang telah dikongsikan oleh dealer kita, yang mana potensi income yang dia dapat sebulan ni 4 angka lah potensi income ni. Untuk dealer developer, dia berpeluang untuk mendapat 5 income lah, 5 angka. Potensi ni, okey, bila mana klien dia membeli, ya kan? Membeli. Kalau klien dia tak membeli, tak dapat juga. So, kena keep educate klien ataupun tim kita untuk terus membuat simpanan lah. Jadi ini pula adalah income merchant. Potensinya 6 ke 7 angka lah. So, sampai merchant pun dah sedap dah. Okey. So, seperti yang Huda kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan tadi, apa yang Huda lakukan? Macam mana Huda push diri Huda untuk menjadi dealer consultant dulu. Sebab Huda tak biasa
berbisnes, tak biasa ni. Buat ejen ke kan. Just biasa-biasa tu pun try masa PKP hari tu sebab buntu sangat tak ada income. So try buat macam tu je. So Huda aplikasikan lah sebab Huda ni merupakan trainer. Jadi trainer ni dia banyak kongsikan membantu buat mencapai matlamat lah. Jadi matlamat Huda adalah untuk matlamat kecil kan. Matlamat kecil Huda adalah untuk menjadi dealer konsultan pada ketika itu. So Huda hanya gunakan www.hw sahaja. Namun begitu, untuk www.hw ni akan dapat dicapai oleh kita sekiranya kita be specific. Kita pergi satu-satu. Okay, so what ni apa? Kita perlu jelas, sebab tu ada orang kata kita perlu jelas apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak jadi dealer. Yes, kita nak jadi dealer. Tapi apa yang kita perlu capai? Kat situ kita perlu jelas tadi seperti yang sudah kongsikan, untuk menjadi dealer kita perlu daftarkan direct kita paling kurang 5 orang. 5 orang. So apa lagi yang kita perlu jelas dekat sini adalah direct kita tu, okey, fokus kita adalah untuk okey, kejap lagi saya akan jawab soalan tu. Fokus kita adalah untuk dapatkan hasil GAE 10X direct kita tu, dia orang perlu membeli 30 unit. Jadi dia ada cara mudah, cara senang kan. Okey, cara okey, so udah beri sedikit contoh kita nak 30 unit. Sebab ada pelbagai orang saya jumpa ni, ada orang dia rasa, oh susah, ada ke orang nak membeli bawah kita 30 unit kan. 5 orang kalau bahagi, so be specific. So tadi, Huda dah cakap kan, kena be specific. Tadi what kita dah tahu dah, kita nak jadi dealer. Kenapa? Kenapa kita nak jadi dealer? Sebab nak dapatkan passive income, nak bina kerjaya, kita pun nak berjaya macam orang lain juga. So, big why ni perlu ada. Kalaulah tak ada, dia jadi goyang lah. Dia mudah bila orang kata, betul ke engkau buat ni scammer? Kita mudah lah. Datang banyak pertimbangan and then matlamat pun hilang bersama pertimbangan tersebut. Okay? So, kena tahu big why kita kenapa. Macam Huda nak fokus lagi ataupun bina kerjaya sebagai konsultan, nak berjaya. Sebab bila Huda buat due diligence, Huda rasa yakin sangat dan Huda rasa speechless, nampak dekat content meter ni macam dia nak pergi jauh lagi. Jadi Huda nak grab. Dan Huda pada ketika tu juga Huda dengar cerita daripada Dr. Wida. Sebab Dr. Wida ni masa dia mula daftar, dia pun tidur. Kemudian kali kedua macam Puan Sheila kongsikan kepada dia and dia explain balik kat dia, ketika tu baru dia nampak dia tak boleh nak tidur kan. Dia kata duk nampak strategi gini-gini, dia kata masa tu lah baru dia buat. Jadi sebenarnya sebelum Dr. Wida bermula tu, sebelum tu orang lain agak mudah nak pergi naik dealer tu. Sebab masa tu kalau tak silap Dr. Wida share nak naik dealer tu dia hanya perlu membeli 3 unit GAE. Tak silap macam tu lah. So, tapi Dr. Wida tu dilepaskan peluang pada ketika tu. So, yelah kita ada jalan cerita kita sendiri. So, dah mula nampak dia macam makin susah je. Udah rasa macam quantum meter ni dia nak pergi jauh lagi bila buat due diligence. Okay, so now bercakap berkenaan dengan how. How ni bagaimana? Bagaimana nak capai 30 unit direct kita ni membeli, and then nak lahirkan 5 orang minima bawah kita. Apa yang Huda buat adalah sebenarnya Huda letak jugalah. Okay, Huda letak juga senaraikan siapa yang Huda nak kongsikan. Yang Huda kongsikan melalui media sosial, Huda buat video, Huda ada buat jugalah. Huda lagi suka guna macam poster yang akan Huda kongsikan pada malam ini.
basic Canva ni. Lepas tu boleh susun lah, macam contoh Huda sebab dekat W yang last ni when kan. So Huda ada letak target sebab kita ni dia tak boleh letak terlalu jauh bila kita nak capai dealer tu. Okay. Seeloknya 3 ke 6 bulan sahajalah. Jadi Huda pecahkan pula dalam sebulan tu berapa orang Huda perlu daftarkan orang. Huda target. Lepas tu pecahkan lagi dalam sebulan tu ada 4 minggu. So 4 minggu tu seminggu berapa orang, berapa yang Huda perlu capai, and then bahagilah pula, kecilkan lagi spesifik dalam sehari tu berapa. So Huda juga ikut saja Dr. Vida cakap. Dia kata daftarkan seramai mungkin bawah kita. Udah daftar je orang, daftar je. Dan pada masa yang sama dia nak kongsikan dengan semua, dekat sini ada tak yang belum berkahwin? Tiba-tiba tanya siapa yang belum kahwin ni. Ada cakap kalau interest nak jadi dealer boleh buat tanpa ada orang. Boleh. Saya nak kasih sedikit. Saya dulu sekarang. Okey, ada yang belum kahwin. Okey, tak apa. Tapi ramai dekat sini yang dah kahwin kan. Kita nak sesuatu kena minta. Kalau suami isteri ni dia nak sesuatu daripada pasangan dia kena minta lah, kena jelaskan. So macam jugalah dekat sini. Minta maaf yang tu adalah ilmu dari parenting sebenarnya. Jadi Huda gunakan juga, Huda aplikasikan juga kat sini sebab bila Huda jumpa klien ataupun klien daftar bawah Huda minta diorang menyokong Huda, ataupun Huda juga minta diorang untuk jadi dealer, Huda juga minta diorang menjadi introducer. So Huda minta dia membeli GAE 10X lah. Huda minta. And then apa lagi yang Huda boleh buat adalah kalau Huda target lah dalam seorang ni, kalau Huda nak cari ramai orang, Huda target 30 orang contoh kat situ. So setiap orang membeli 1 unit GAE 10X. Tapi saranan Huda bila target ni, korang target lebih. Kalau contoh setiap orang membeli 1, korang tak boleh cari 30 orang je. Kena buat lebih lagi. Sebab teori Huda lupa dah teori apa. Dalam banyak kita buat tu dia dalam 20%, 15 ke 20% saja yang aktif yang buat. Jadi kita kena cari lebih lah. Sebab tu Dr. Vida dia pesan cari seramai yang mungkin, daftarkan seramai yang mungkin. Okey, so apa lagi yang Huda boleh buat adalah sebagai contoh tuan-tuan dan perempuan, kalau 5 orang yang tuan-tuan dan perempuan daftarkan bawah tuan-tuan dan perempuan, bagilah 30 unit. Setiap orang ni dia perlu membeli berapa unit? 6 unit lah. Okey, 6 kali 5, 30. Boleh tak? Sebenarnya 5 bawah kita ni daftarkan ahli keluarga kita, suami, isteri, mak, ayah kita, adik-adik kita. Boleh macam tu. Pareto, betul. Terima kasih Tuan Kamara. Okey. Pareto. Okey, terima kasih. Okey, so who ni sebenarnya mainkan peranan who ni sebenarnya bukannya orang yang kaya bawah kita, tapi who juga adalah kita kongsikan dengan dia sebagai contoh. Kita ni kena cakap dengan pasangan kita ataupun kita cakap dengan leader kita nak jadi dealer 30 unit dalam masa sebulan. Okey. Ya, boleh juga puan. So yang penting kat sini adalah be specific. Kalau kita tak spesifik, kita tak go through secara details, kita akan goyang ataupun lost lah sikit. Okey. Who ni kita kena cari orang yang boleh menyokong kita, yang boleh ingatkan kita. Macam contoh leader kita lah. Kau kata kau tak nak jadi dealer ni. Sebagai contoh puan tadi kata dalam sebulan kan. Okay, so leader kita ni dia akan ingatkan kita balik. Kata nak jadi dealer ni, sebaiknya kita nyatakan berapa hari bulan kita nak jadi dealer tu. Macam udah tulis and then udah tampal. Ramai pemimpin dunia, dia mengimajinasikan ataupun dia visualizekan apa yang ingin dia capai pada masa akan datang. Jadi macam tu jugalah kita
apa yang kita nak capai di masa hadapan tu, kita visualisekan dia and then kita tampal di tempat yang kita nampak dan mengingatkan kita. So who ni jugalah yang akan mengingatkan kita untuk kita mencapai matlamat kita ni. Okay, sebagai contoh dia tanyalah, hari ni dah buat berapa unit dah? Dah cari berapa orang dah? Dah daftarkan orang ke? Dah buat sharing ke hari ni? Okay, so yang penting how ni buat je. Just do it. Kena minta, kena sungguh-sungguh. Okay. Dan satu lagi prinsip Huda. Prinsip Huda tu nampak tak tulisan yang Huda tulis kat bawah tu, action speaks louder than words. Sebabnya kita kena ubah sikap kita dari mustahil ke boleh. Elakkan dari bercakap, tetapi teruslah buat tindakan. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan faham tak apa yang Huda nak sampaikan dekat sini? Kita terkumpul tak ada had masa. Ya betul, kita tak ada had masa, cuma Huda kongsikan dekat sini, Huda letak masa lah, target masa, sebab nak bantu Huda untuk capai konsultan dealer pada ketika tu. Dapat tuan-tuan dan puan-puan apa yang Huda nak kongsikan? Okey, sebelum kita masuk ke basic Canva, Huda nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 3 perkara tentang otak. Okey, ni tu saya nak ingkar seperti. Awin baru dapat 4 unit J10X, target 26 unit lagi, doakan ya. Kalau boleh Awin, be spesifik lah. Kena spesifik bila nak penuhkan 26 unit lagi, dengan siapa kita target, be spesifik insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak kongsikan berkenaan dengan 3 perkara tentang otak? Sebab apa? Sebab kadang dekat WhatsApp kita selalu tulis banyak sangat kan. Otak kita suka melihat gambar. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok perjalanan ataupun di media sosial lah. Dulu daripada Facebook. Facebook ni tempat kita menulis kan, meluahkan. Kemudian dia pergi kepada IG. IG tu apa? IG tu dia ada gambar. Sebab apa? Sebab orang suka kan gambar. Otak manusia dia sukakan gambar. So, bila daripada IG, ada tulisan lagi kan. So, kemudian dia pergi kepada video dekat YouTube, video yang panjang orang tengok kan, orang suka tengok. And then, lepas tu pergi kepada video TikTok and then Reels yang ada dekat YouTube dan juga Instagram. Kenapa? Sebab yang pertama, sebab orang sekarang ni sibuk lah. Tak banyak masa, dia nak pergi laju. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ramai orang suka akses ke TikTok. Sebab apa? Sebab ada gambar, ada bunyi-bunyi, ada gerak-gerak kan. Okey, 3 perkara tentang otak, tapi Huda tak buatlah aktiviti yang menjelaskan berkenaan dengan otak suka. Huda terus kongsikan macam ni je. Okey, so perkara yang pertama adalah otak kita suka bermula dari tengah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok masa dulu kita sekolah kenapa kita tak suka mengambil nota? Sebab apa kita tak suka baca nota kita? Sebab apa? Dulu masa sekolah tak ada siapa pun bagi tahu kita otak ni suka bermula daripada tengah. Tapi apa yang kita buat adalah kita bermula dari sebelah atas kiri. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita menulis dari sebelah atas kiri. Sedangkan otak ni suka bermula dari tengah. Yang kedua, otak sukakan gambar. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat Facebook ke, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya scroll-scroll tu, tengok tulisan ke tengok gambar dulu? Boleh tak respon? Tengok gambar ke tengok tulisan? Saya tak buat aktiviti. Gambar dulu. Sebab otak sukakan gambar. Okey? Sebab tu macam yalah kita tengok luaran orang terlebih dahulu. Sebab itu yang otak sukakan. Dan otak juga sukakan warna. Okey, otak juga sukakan warna. Sebab tu kita suka benda-benda yang berwarna. Tapi itulah sebenarnya warna ni pun dia tak boleh banyak. Sebab apa saya katakan macam tu? Sebab
VAK. Okey, saya nak kongsikan juga dekat sini kepada tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni dia ada 3 jenis lah. Macam anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun klien tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan pergi jumpa klien, dia ada setengah orang, dia boleh je terima dengan dengar kita cakap melalui panggilan phone. Ada setengah orang, dia tak faham. Dia nak juga kita tulis, nampak, tunjuk kat dia. Dan ada setengah orang, dia nak kita tunjuk slide kat dia, present kat dia. Jadi, kenapa orang-orang macam ni? Sebab ada setengah orang dia visual, ada setengah orang dia auditory. Dan ada orang dia kinestetik. Bila kinestetik ni dia nak demo lah, kena tunjuk kat dia, kena tunjuk dekat akaun kita tu. Alright. So, harap dapat sesuatu dekat situ. Okey, itu tips-tips dia. Nak kenal klien kita. Sama jugalah dari segi ilmu untuk public speaking ataupun kita present sebagai speaker. Boleh gunakan juga. Okey. So, malam ini, sebagai tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Uda nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana menggunakan asas Canva. Macam contoh yang Uda tunjukkan sekarang ini, Uda gunakan Canva. Dulu kita gunakan PowerPoint. Kan nak buat slide. Sekarang ni gunakan Canva saja. Kenapa Uda lagi suka gunakan Canva? Sebab nak masukkan gambar, sebagai contoh gambar otak, gambar emas ni, gambar color pencil ni, cari saja. Kalau dekat PowerPoint kita perlu cari gambar and then masukkan dekat slide kan. Kena save sebagai image apa dulu semua. Yang ini tak perlu. Terus saja cari dekat Canva. Jadi Canva ni dia ada mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Caranya adalah kita download saja dari Play Store ataupun Apple Store. Kenapa Huda sukakan guna Canva ni? Sebab dia cepatlah buat kerja. Okey, so Huda tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak guna Canva. Cara yang pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan pergi ke App Store ni. Type je dekat atas ni, Canva. Download terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada 2 peranti, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat guna Canva terus. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Canva ni banyak kegunaan dia. Bukannya untuk kita guna buat poster untuk tim kita saja. Tetapi Canva juga membolehkan kita membuat jualan dalam talian. Di platform, dia panggil platform apa lupa dah. Dekat dalam talian lah. Jadi kalau contoh, kalau kita membeli barang dekat platform Shopee gitu kan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu platform Etsy ke international punya ni, kita boleh jual template kepada orang-orang di luar negara. Kita juga kat situ boleh berpeluang untuk menjana income dalam dolar juga. Jual NFT, betul. Okey, so kemudian boleh download ataupun install Canva ni, kemudian klik Canva, open lah. So Canva ni tuan-tuan dan puan-puan, yang ni udah tunjuk ni akaun Dr. Wida ni, Canva ni. Cumanya yang akaun yang udah tunjukkan ni, kita boleh je guna mana-mana sebab ini yang dah beli. Apa nama apps tu untuk jual? Etsy, E-T-S-Y, Etsy. Tapi dia macam Shopee jugalah. Kalau buat tuan-puan akses ke Etsy tu, kalau jualan template-template kebanyakannya adalah rakyat Malaysia. Jadi kita boleh letak. Salah satu cara dah fokus adalah dekat Etsy jugalah untuk dapatkan income. Okey, kita fokus Canva. So Canva ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sebelah kanan atas ni, create a design. So klik dekat situ. Tuan-tuan sebenarnya boleh pilih. Sebagai contoh, kalau nak buat slide, ni boleh pilih presentation. Okay. Untuk story, infografik pun ada. Tengok Okay, saya tunjuk yang ni. Sebab apa kita banyak gunakan yang ni. Macam contoh tuan-tuan dan puan-puan nak buat poster bagi tim tuan-tuan dan puan-puan.
saya sarankan guna yang dalam bentuk Instagram post lah. Sebab bila masuk Instagram post ni, dia boleh masuk dekat Facebook, dia boleh masuk dekat Insta lah. Dan sebenarnya kita boleh je buat untuk ke semua media sosial kita. Okey, so dah tunjukkan dulu. Sebagai contoh, kita nak buat Instagram post. Dekat Canva ni juga tuan-tuan dan puan-puan boleh buat edit video ataupun thumbnail untuk YouTube, macam-macam lah. So boleh go through satu-satu. Tapi udah tak pergi go through deeper lah malam ni sebab kita ada beberapa minit saja lagi ni untuk udah kongsikan. Okay, so pergi ke sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, dia ada design, elements, text, gallery. Okay, semua tepi ni. So perkara yang pertama, tak perlu kita nak buat design, terus dia tekan design ni, kita masukkan kat sini sebagai contoh udah nak buat poster berkenaan dengan BOP. Udah masukkan dia, udah tulis dia business preview, dia akan berikan contoh sebenarnya. Okey. Business preview tak dapat Okey, tak dapat. Sebagai contoh consultant. Conference lah boleh juga. Cuba tengok. Okey. So, ini cara nak buat poster. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dia ada dekat sini, ada lambang Pro. Kan? Pro tu, tak payah gunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak guna sangat Canva ni, tak payah nak ambil yang Pro. Ambil je yang percuma. Macam contoh, yang worship, yang biru ni. Yang ni yang percuma. Yang tak ada tulis Pro tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan lah. Okay, pilih saja. Pilih satu. Contoh ambil yang ni kan. Nanti kejap lagi udah aku kongsikan juga macam mana cara. Sebab untuk dapatkan Canva, sebab bila gunakan Canva yang Pro ni sebenarnya banyak design yang cantik, gambar-gambar yang cantik. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, tak berbaloi lah kalau kita jarang guna, tapi kita beli. Tak berbaloi pada udah. Tapi apa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah tuan-tuan dan puan-puan pergi kat Shopee, dia ada beli Canva punya ni. Maksudnya bila kita beli tu dalam RM2 ada boleh dapat RM1.99, ada yang RM5, boleh cari dekat dekat Shopee tu dia ada. So kita perlu berikan dia email kita, kemudian kita akan boleh masuk dekat sini. Ni. People will access. So dia akan masukkan kita. So kita boleh buat lah sharing account. Terima kasih Puan Aisyah, sharing account. So kita boleh buat je, tapi dia ada efek jugalah bila mana account tersebut kena ban ke apa, kita tak boleh guna, tapi ada cara lah untuk transfer. Sebab pada saya, macam saya pernah buat, saya beli RM2, RM3 tu, bila mana tak boleh guna, kita boleh je transfer, saya beli yang baru and then saya transfer saja template yang pernah saya buat kepada akaun baru tu. Itu cara mudah lah dan murah untuk kita buat. Okay, so kalau tak guna saja yang percuma tuan-tuan dan puan-puan, cuma yang percuma ni, bila kita nak masukkan gambar, contoh kita nak masukkan gambar lelaki ni, contoh gambar lelaki ni dia ada, saya delete dulu ni. Nak masukkan gambar, tekan galeri ni, contoh gambar siapa gambar Najmi. Nak masukkan gambar Najmi ni, dia ada putih, tak cantik lah kan, letak macam tu tak cantik. So apa yang kita boleh buat adalah kita nak remove. So untuk yang tak berbayar, remove ni boleh guna beberapa hari saja, dalam 10 hari tak silap udah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila dah remove kan, kita bolehlah letak ni, tekan position, tekan backward lagi sampailah dekat belakang tu. So kita boleh potong, crop boleh crop, boleh adjust lah, nak besar, nak kecil macam tu. So boleh potong lagi Najmi ni. Okay. So letak dekat belakang. Macam-macam lah caranya edit macam tu saja, and then ni ubah je nama ni, buatlah kalau tak boleh nak tekan macam ni, just klik position and then tekan back saja. Okay. So kemudian tekan dekat huruf ni, tukar je lah.
nak tahu nama dia besar. Contoh leadership. Okay, so boleh ubah saiz. Ubah je saiz ikut kesesuaian. Okay, macam tu contoh. Okay, kita tak tunjuk banyak lah. Alright, so sekiranya sekiranya gambar ni dia tak boleh nak remove sebab yang percuma ni dia boleh guna 10 hari je. Apa yang tuan-tuan dan puan boleh lakukan adalah tuan-tuan dan puan boleh pergi ke tuan-tuan dan puan boleh masuk sini, boleh remove di remove. Dia ada. Kita pergi je dekat Google and then remove. Ni, remove image background secara percuma. Macam gini. So, tekan je upload image. Masukkan Najmi tadi. Tengok dia dah remove dah background. Boleh? Lepas tu, terus dia tekan download and then dia akan save nanti tuan-tuan dan puan bolehlah masukkan dekat Canva tadi. Dapat? Dapat tak dapat? Okay, masuk kepada Canva balik tadi. Apa lagi yang kita nak buat dekat Canva ni? Okay. Elemen ni, sebagai contoh nak masukkan lambang. Ini yang Uda paling suka. Tengok kita nak masukkan ikon YouTube. Just type saja YouTube, search, see all. Tengok, jangan gunakan yang pro. Guna sahaja yang basic ni. Lepas tu kecilkan dia. Banyak kena explore lah sikit tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab kenapa Uda kongsikan ni juga sebabnya kan untuk sharing malam-malam ni ada recording. Tuan-tuan boleh ambil recording tu, download, edit, ambil part-part yang power nak kongsikan dekat TikTok ke dekat mana-mana, boleh je edit. So, macam Uda upload je video recording ni, upload dekat YouTube. Jadi adalah pengisian dekat YouTube Uda tu. Okay, so inilah salah satu cara lah. Okay, so apa lagi yang kita boleh sebagai contoh tengok apa yang Uda type dekat sini. Contoh subscribe. So kalau kita buat poster untuk YouTube tu, just cari saja yang percuma ni, macam ni. Masukkan je tuan-tuan dan puan. Macam tu. Okey, dapat mudah saja. Yang penting kita tahu key dia yang kita nak gunakan. Okey. So apa lagi yang kita boleh gunakan ni, teks ni kita boleh just masukkan. Just klik saja, masukkan. Okey. So dekat sini ada jenis-jenis tag boleh pilih. Okey. So teks ni tuan-tuan dan puan-puan, contoh dekat sini kita boleh je ubah sesuai ni jenis teks. Cari yang percuma. Teks ni pun ada yang berbayar, tak payah ambil yang berbayar ni. Tak payah ambil yang ada lambang ni. Ambil yang percuma saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak buat yang asas-asas saja. Okey, boleh Okey. Lagi senyap je semua, respon sikit. Share it. Fokus. Fokuslah. Tidur sudah. Okey, brand ni sebagai contoh kita boleh je letakkan, masukkan logo yang selalu kita guna. Upload ni sebagai contoh. Macam ni nampak tak? QR code banyak kan? Dan ini nak masukkan QR code. Macam contoh slide presentation kita ataupun poster kita nak kongsikan kat Telegram kan? Telegram pula nak kongsikan dekat Facebook ataupun IG tu nak suruh orang join kita kan? Letak je lah. Kita download je dekat akaun kita, akaun KM kita tu. Download saja kita punya QR code ni. Nanti orang jumpa, dia nak tahu, dia scan je. Okey. So, lain-lain lagi boleh je. Draw pun boleh.
boleh je explore batu-batu kat tepi ni. Okey. So, itu saja. Boleh tak? So, sebelum Huda tamatkan berkenaan dengan basic Canva ni, ada tak siapa-siapa nak tanya berkenaan Canva? Okay, boleh buka mic untuk siapa-siapa yang ingin bertanya secara direct pada Didi Huda ataupun boleh tanya di ruangan chat. Boleh tulislah apa soalan berkenaan Canva. Semua faham ke? Jelas ke pasal Canva? Punya basic apa semua, apa function dia? Untuk lebih mendalam boleh explore sendirilah. Yang Didi Huda cerita ni kebanyakannya memang basic. Dan basic-basic ni memang kita perlulah untuk kita buat self branding. Betul Didi Huda? Ya, betul. Nak mudahkan kita lah. Ya. Sebab consultant ni kan dia nak jaga team, dia nak kena sediakan. Kita nak explain berkenaan GCA ke, boleh je lukis dekat sini kan. Lepas tu kita kongsikan. Dia orang mudah faham lah dapat apa yang kita nak share. Ya, Okey, betul. kalau tak ada soalan berkenaan dengan basic Canva ni, alhamdulillah faham. Terima kasih. So saya harap membantulah sebab apa Huda kongsikan berkenaan dengan basic Canva ni, sebabnya minggu depan kita ada sesi Ladder to Success bersama dengan Dila Amira. So Dila Amira ni dia akan bantu kita part IG. So IG pula part TikTok. So TikTok tu pun kalau tuan-tuan dan puan nak buat explanation apa-apa boleh gunakan Canva ni. Sebab tu Huda nak korang belajar dulu asas Canva supaya boleh aplikasikan. Selain daripada video, kita boleh kongsikan juga ataupun edit dekat Canva ni jugalah untuk dimasukkan sebagai orang panggil yang mula-mula sebelum kita share video apa semua tu, boleh edit dekat Canva. Okay. So kalau tak ada soalan berkenaan dengan basic Canva ni, Huda nak kongsikan berkenaan dengan inspiration merchant kita. Okay, TikTok Huda, trainer Huda. Elias, trainer Huda. Sama je semua. Okay, so jangan lupa follow Huda dekat TikTok. Terima kasih. Apa yang Huda perhatikan sepanjang Huda bersama dengan Dr. Vida melihat kejayaan. Sebab apa Huda nak kongsikan, sebab untuk makluman semua, masa Huda join KM ni, masa tu Dr. Vida masih lagi dealer. Dia dah nak naik DD dah pada ketika tu, dan Huda nampak dia sangat konsisten. Walaupun dekat luar tu kan, dah goyang dah, dia kata ini scammer apa semua, tapi dia konsisten je. Sebab tu Huda nampak apa yang Dr. Vida nak bawakan dekat sini melalui TGC weekly training ni. Sebab apa? Sebagai seorang konsultan, kita perlu jelas dan faham berkenaan dengan company dan juga produk terlebih dahulu. Bila kita kuasai benda ni, kita akan yakin bercakap. Kita bila mana orang datang tanyakan apa-apa ataupun orang kata dia momokkan ataupun dia acah-acah kat kita boleh jawab dengan baik lah. Jadi Dr. Vida ni dia konsisten apa. Walaupun orang kata apa-apa kan dekat media sosial ke apa, dia still lagi konsisten, fokus. Dia buat sharing macam biasa. Sharing dekat Facebook, sharing dekat status WhatsApp dia. And then dia memang fokus lah. Dia fokus, yang udah nampak dia fokus nak naik merchant. Dia fokus dengan membantu team dekat TGC ni dengan adakan sesi Zoom macam ni, lepas tu road tour, and then sediakan buku, print, bantu print tu dan jual kepada kita semua untuk membantu kita lagi fahami dengan lebih jelas. Lepas tu kemudian dia ada juga sediakan TGC Office and Training Center untuk memudahkan, bukannya kepada klien sahaja untuk datang dan dengar, tetapi kepada konsultan-konsultan yang ada di bawah TGC ni. Dia bagi je guna. Nak buat BOP ke, dia bagi je guna untuk bawa klien berjumpa dan terangkan dekat office pun dia bagi. Okay, then Huda nampak Dr. Vida ni dia sungguh-sungguh lah
Macam mana turun naik income ke apa ke, dia sungguh-sungguh. Macam contoh macam Uda sendiri, mesej je Dr. Wida masa awal-awal mula kan. Udah mesej je macam mana pun, tapi dia sungguh-sungguh nak bantu. Macam Uda sendiri ada, sebab masa tu Uda kat Kelantan, dia dekat sini, dia bantu je Uda sebab dia tahu Uda susah nak close. Ada seorang kawan ni, dia kata nak dia bantu ke, dia kata macam tu. Lepas tu dia jumpa dengan kawan Uda tu, dia closekan klien untuk Uda. Jadi lagi yang paling terkesan dekat sini adalah pantas. Sebab Dr. Wida ni bila dia dah berjaya, dia kongsikan dengan semua orang, dia kata kena pantas. Pantas macam mana? Pantaslah jadi dealer, pantas apa-apa buat sesuatu, pantas buat sharing, pantas. So bila pantas ni sebagai contoh, sebab dulu dia pun tidur awal ni. Lepas tu bila dia dah start tu, dia memang pantas terus naik merchant. So pada naik Didi dalam masa 4 bulan je dia terus naik merchant. So bila dah naik merchant tu, tak adalah susah macam sekarang ni kan. Kita ni kadang goyang juga bila ada pertimbangan yang datang. Sebenarnya sebab ada setengah dekat luar ni pesaing ni dia suka bagi goyang sikit kan. Dia macam-macam lah perkara-perkara yang tidak benar dan tidak berasas. Jadi bila kita pantas ni agak mudah sikit lah laluan kita. Gitu. Okey, so itu sajalah perkongsian daripada saya berkenaan dengan merchant kita. Dan satu lagi, Inspiration Merchant ni ikut saja apa yang merchant cakap. Kalau dia kata buat sharing sebagai speaker, buatlah. And then yang paling penting, teruslah ramaikan direct kita. Okey, so itu saja daripada Uda. Saya Uda ucapkan selamat maju jaya kepada semua yang nak jadi konsultan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan, diberikan kejayaan lah. Okey, terima kasih. Itu saja di moderator. Okey, terima kasih kepada Didi Huda. Memang banyak sharing-sharing yang kita boleh ambil, kita boleh applykan dengan kita punya strategi, kita punya cara kita nak buat content kan, self branding, macam mana kita nak susun strategi lah paling penting sebab kita nak pergi naik ranking kan. Jadi kita pakai apa yang Didi Huda bagi tahu tu, sebab memang penting lah. Bagi saya sendiri pun, saya sedang nak susun strategi untuk naik ke Didi kan. Jadi saya pasti ramai yang dalam join ni, dalam 53 orang ni kan, diorang ni mesti akan susun juga strategi selepas ini. Alhamdulillah, kita dah dengar pasal kisah-kisah kerja-kerja sebelum ni Didi Huda macam mana dia survive time PKP semua. Jadi kita pun kena ni lah, kita kena pantas juga bertindak macam apa yang dia cakap kan, supaya kita nak buat passive income ni. Tujuan utama dia untuk siapa yang join ladder to success pada hari ni, dia nak dapat passive income kan. Jadi kena pantas lah. Jadi siapa yang baru introducer, kejar jadi dealer dulu. Yang mana dealer, teruskanlah pergi ke Didi lah pula. Jadi supaya income kita tu tiap-tiap bulan ada. Jadi baguslah untuk kita juga dan juga untuk orang-orang sekeliling kita yang join QM juga. Jadi kalau macam sekarang ni, kita boleh teruskanlah dengan soalan-soalan. Jika ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh kongsikan dalam ruangan chat ataupun boleh on mic. Boleh bertanya direct kepada Didi Huda. Okey, ada satu soalan daripada Isa Ismail. Boleh share apa pros and cons ambil commission dalam USD versus convert to GSA? Okey. Pro and cons ini adalah pilihan yang diberikan kepada kita. Cuma kalau kita ambil dalam bentuk flow account, bila kita nak tambah emas dekat GSA, kita dikenakan spread lah. Tapi kalau kita terus stick untuk convert kepada GSA, tak dikenakan spread lah.
Ahmad Majid slide presentation boleh dapat tak? InsyaAllah boleh je. Wah, boleh bagi sekali dengan recording untuk hari ni lah. Banyak benda-benda Okay. penting kita belajar. Canva tu pun penting juga untuk siapa-siapa yang tak pernah tahu macam mana cara dia orang nak buat post kan. Tapi dia orang tak suka menulis. Ada yang beberapa orang macam tu kan, dia suka visual ke kan. Jadi keluarkan benda-benda visual ni daripada otak kita, kita translate pada gambar, poster kan. Jadi tak mustahil lah. Semua orang boleh buat konten sebenarnya. Jadi pun kita staff TGC pun baru start buat konten. Memang kalau boleh memang hari-hari lah kita nak keluarkan konten kan. Alhamdulillah lah dia berjaya lah juga sebab ada yang sampai first time ada yang 15k view kan. Kita perkongsian orang-orang lain juga. Kita ambil, kita post kan. Jadi kita edit lah elok-elok semua kan. Jadi Alhamdulillah perkongsian Didi Huda pun ada yang dah sampai 2-3 ribu orang view kan kat TikTok. Jadi bagi saya tu adalah achievement jugalah bagi kita kan. Sebab kita dah start momentum semua. Jadi tak mustahil orang-orang yang baru yang tak pernah try TikTok, yang tak ada account ke apa kan, boleh ceburi lah slow-slow, okay, tengok macam mana dia punya cara nak buat, cara nak buat konten tu. Itu yang penting tu. Nanti minggu depan kita join slot Didi Amira. Dia tu memang boleh kata boleh nak jadi TikTok influencer lah. Lebih kurang sekarang ni daripada segi konten QM ni dia dah power dah. Alhamdulillah lah, saya tengok pun berpuluh ribu view kan. Jadi kita jealous, kita nak buat juga. Kita nak lawan. Kita jangan jealous, Kita cabar diri kita untuk Ya buat betul, kita cabar. sebaik dia juga. Sebab kita pun boleh buat. Dan saya nak saya nak curi sedikit kat sini kan. Kepada semua yang ada dekat sini, sama-samalah kita berada dalam circle. Maksudnya dekat media sosial kita friend lah. Sama-sama kita saling support supaya bila kita tengok orang satu lain berkongsi update status, kita pun mendapat idea dan kita mendapat semangat jugalah. Betul. Dia membangkitkan semangat orang sekeliling juga. Jadi semua orang pun boleh buat, sama-sama kita ni lah. Kita buat konten semua ramai-ramai. Tag Betul, lah terlibat kan. Betul. Yang lagi satu, tuan-tuan dan puan, kita perlu ingat apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, itulah yang kita dapat. So, elakkan bercakap, naikkan status yang negatif. Kita tulis, bercakap perkara-perkara yang positif. InsyaAllah yang positif-positif jugalah yang datang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tadi perkongsian saya adalah berkenaan dengan syarat-syarat, penjelasan, ada teknik dan formula jugalah. Tapi semua itu saya kongsikan, tindakannya adalah tuan-tuan dan puan-puan diri sendiri yang lakukan. Ya, betul. Dan sekali memang akan return to diri sendiri kan. Jadi usaha je. Jangan risau. Mesti ada dia punya pulangan lah. InsyaAllah. Itu antara kata-kata akhir Didi Huda lah. Jadi last lah kita buka 1-2 soalan lah. Last. Kalau ada apa-apa yang pertanyaan dalam minda kan, kalau nak tanya ada apa-apa yang pasal session tadi, jadi boleh bagi tahu di ruangan komen sebelum kita menutupi session Zoom pada hari ini. Sebab kita hari Sabtu ni untuk makluman kita akan ke Pening ya. Pening ada BOP fizikal di Pening, jadi dekat HQ lah. Dekat HQ dan pendaftaran tu dah penuh 1 orang alhamdulillah. Jadi kita jumpa di sana lah orang-orang yang di Pening tu yang dah daftar, kita jumpa kat sana insya-Allah. Jadi ada soalan lagi ke sebelum kita menutup tirai pada malam ini? 30 saat cepat. Menyebut pasal masa ni kan, sebagai seorang kosata kena jaga jugalah etika. Dan time integrity sangat penting. Betul. Itu saya setuju sangat. 30 saat. 10.30 nak habis lah. Betul-betul ngam-ngam. Tak ada ni soalan ni, tak ada lah. Tak ada dah. InsyaAllah dah tak ada soalan.
Jadi besok kita ada session consultant sharing. Kita ada 4 orang Betul. consultant akan share kepada kita macam mana diorang punya perjalanan lah, selok-belok perjalanan diorang kan, secara ringkas lah, sebab kita mungkin dalam sejam setengah je, tapi mungkin kita akan dapat benda-benda yang baru, benda-benda yang setiap orang perjalanan dia lain-lain, jadi kita boleh ambil lah something daripada each consultant punya perjalanan tu, kita ambil. Maybe kita boleh buat lebih baik ataupun kita boleh jadikan itu sebagai pengukur jalan untuk kita teruskan macam mana ke. Jadi besok kita akan keluarkan poster lah, ready untuk besok. Jadi semua boleh ni lah, boleh join session untuk consultant sharing besok ya. Okay, jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada semua 48 yang masih stay dalam grup ni. Jadi kita sudahi dengan surah Wal-As. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Lola. Okay, terima kasih ya. Jadi all good lucky draw. InsyaAllah ada lucky draw kat Pening nanti. Tak ada, mana ada. Mana tak ada? Tak ada. Lucky draw untuk third quarter akan berakhir hujung bulan ni. Oh, ya. Jadi hadiah-hadiahnya boleh rujuk pada Didi Huda lah, sebab dia yang handle lucky draw ni. InsyaAllah mana tahu ada rezeki malam ni 5 tag. boleh beruntung. Okay. Jadi itu saja pada malam ni. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.